يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, sekiranya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang dijanjikan kepada mereka di dunia, maka wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku tinggal dalam kalangan kaum yang zalim itu. Dan sesungguhnya kami berkuasa memperlihatkan kepadamu azab yang kami janjikan kepada mereka. Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kami maha mengetahui apa yang mereka katakan itu. Dan katakanlah wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hasutan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu, apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah daku hidup semula di dunia, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak masakan dapat. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari yang mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Ayat-ayat yang kita bacakan ini panduan yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi azab yang bakal menimpa orang-orang yang zalim dan orang-orang yang ingkar. Di samping Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana hendak bermuamalah dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang dan orang-orang yang ingkar. Dan ayat ini juga Allah Ta'ala mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa bagi melindungi diri baginda daripada pengaruh syaitan. Bisikan-bisikan syaitan, waswas syaitan. Dan ayat yang kita bacakan ini juga yang bermula daripada ayat 93 sehingga 100 surah Al-Mu'minun ini, surah yang ke-23 pada juzuk yang ke-18,
menceritakan bagaimana hal keadaan penyesalan. Yang pertama, orang-orang kafir ketika mana datangnya kematian. Yang kedua ialah orang-orang yang kehidupannya penuh kejahatan, maksiat dan juga pencerobohan hak Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan mereka ketika mana berlakunya kematian, atau ketika mana mereka berada dalam kubur, atau ketika mana mereka melihat malakul maut. Maka Allah menceritakan hakikat kejadian ini. Kalau sebelum ini kita dah baca ayat-ayat yang menceritakan apakah punca dan sebab orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan, bahkan mengatakan bagi Allah itu punya anak dan punya sekutu. Perbuatan dan ucapan mereka itu begitu besar, layak mereka dikenakan azab dan kemurkaan. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah supaya berdoa dengan satu doa, supaya ketika mana orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang menderhaka kepada Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah diazab, maka orang beriman terselamat. Kita terselamat. Sebab kaedah umumnya, bila datangnya azab, maka tidak akan ada yang selamat, walaupun orang baik. Umpama kalau berlaku gempa bumi, maka mati semualah. Orang baik ke orang jahat kena belaka. Umpamanya banjir, orang baik orang jahat kena belaka. Umpamanya tanah runtuh, orang baik orang jahat kena belaka. Maka Allah Ta'ala ajar satu doa supaya orang-orang baik dilindungi ketika datangnya azab. Ketika mana datangnya hukuman dan kemurkaan Allah SWT dengan doa ini. Kul, kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad, Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakanlah wahai Nabi SAW, wahai Tuhanku, kiranya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang dijanjikan kepada mereka. Rabbi, Tuhanku, fala taj'alni, maka jangan jadikan aku fil qaumiz zalimin, di kalangan orang yang zalim itu. Artinya doa ni Allah ajar Nabi SAW katakan, ya Allah, kalau engkau nak turunkan azab kepada mereka yang telah menderhakai padamu sebagaimana yang dijanjikan kepada mereka, maka jangan aku terlibat. Jangan kena kepada aku. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Kerana sesungguhnya Allah SWT itu mampu mengenakan azab pada semua orang. Disebut dalam ayat-ayat yang lain, bila Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kamu kepada azab Allah, bila mana diturun, dia bukan sekadar kena pada orang zalim, dia kena semua. Seperti yang kita sebut tadi. Kerana itu Allah mengajar Rasulullah SAW dan orang beriman doa supaya kita terselamat. Dalam hadis Rasulullah SAW berdoa, wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, kalau engkau hendak mengenakan azab kepada satu kaum, matikan aku dulu sebelum datangnya azab itu, supaya terselamat daripada kelompok yang mendapat azab. Kata Hasan Basri, annahu ta'ala akhbara nabiyyahu anna lahu fi ummatihi niqmah lam yattali'hu ala waqtiha fa amarahu bihadzal du'a. Allah beritahu kepada Rasulullah bahawa di kalangan umat Nabi Muhammad ini akan berlaku bala dan musibah. Kita tahu umat Rasulullah terbagi pada dua. Satu kita namakan sebagai ummah ijabah, yang kedua ummah dakwah. Ummah ijabah yakni ummah yang menerima dakwah Rasulullah. Yang kedua ummah dakwah, ummah yang sentiasa didakwah. Semua orang yang hidup zaman Nabi SAW disebut umat Muhammad. Semua sampai kepada hari kiamat. Kita semua umat Muhammad. Cuma membezakan apakah kita umat Muhammad yang beriman, yang disebut ummah ijabah, ataupun ummah yang tidak beriman, yang disebut ummah dakwah. Maksudnya masih terus didakwah tapi masih belum beriman.
Bila dia beriman, maka disebut umat Muhammad yang ijabah, yang menerima dakwah. Kata Hasan al-Basri, Allah beritahu kepada Nabi SAW bahawa di kalangan umat yang di zaman Rasulullah dan selepasnya akan berlaku musibah. Akan berlaku malapetaka. Yang tidak Allah beritahu bila. Kerana itu Allah ajar pada Rasulullah dan orang beriman doa ini. Ya, kita melihat bila kemungkaran menjadi kebiasaan, bahkan kemungkaran tersebar lebih cepat daripada kebaikan, bahkan kita melihat ahli mungkar lebih ramai daripada orang baik, bahkan kita melihat ahli mungkar lebih berani menunjukkan kemungkaran berbanding orang baik tunjukkan kebaikan. Bila kita melihat kebaikan sentiasa disalahertikan, kemungkaran sentiasa dibela. Bila kita melihat zaman ini, berarti zaman ini mempunyai tanda-tanda kemusnahan. Maka orang-orang yang bimbangkan kemusnahan ini menimpa mereka, maka hendak berdoa dengan doa ini. Dengan berkata, Ya Allah, Engkau berkuasa menunjukkan azab sebagaimana Engkau janjikan. Kerana itu, Ya Allah, fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Jangan jadikan aku di kalangan orang-orang yang zalim. Di antara doa Nabi Allah Musa, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kerana ada orang bodoh-bodoh buat benda-benda jahat. Merujuk kepada sekumpulan umat Nabi Musa yang sembah patung anak lembu. Sekumpulan mereka menyembah. Maka Nabi Musa doa, Ya Allah, jangan musnahkan kami sebab puak-puak ni. Kita pun sama. Kita tak buat jahat. Tapi dekkan orang jahat takut kita termusnah sekali. Maka kita doa pada Allah, jangan kita terfitnah dengan kejahatan mereka. Dan jangan kita juga tergolong di kalangan orang yang mendapat azab seperti mereka. Maka ini doa yang dia ajar. Bila Allah menyebut wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Maksudnya kalau Allah kehendaki, Allah Ta'ala boleh tunjukkan azab itu terus berlaku cepat. Boleh terus. Dia bila berlaku sahaja maksiat, Allah Ta'ala boleh tunjuk terus. Bila berlaku sahaja pencemaran dalam agama, pencerobohan dalam agama, Allah boleh turun azab terus. Tetapi Allah terus memberi tempoh. Dalam masa yang sama, Allah ajar orang beriman supaya berdoa biar dilindungi oleh Allah. Jangan terkena. Kemana mereka terkena penyakit HIV-nya, mereka terkena penyakit itu, penyakit ini, kita doa biar Allah lindungi kita. Ketika mana keluarga mereka sudah pun berantakan, anak derhaka, menjadi suatu kebiasaan, kita doa biar tak berlaku pada zuriat keturunan kita anak derhaka. Sebab mereka mengabaikan agama, maka anak-anak mereka derhaka. Maka kita doa biar kita tidak terjebak macam mereka. Ketika mana kita melihat berlakunya, kita katakan pengkhianatan rumah tangga sebagai contoh. Artinya isteri berurusan dengan orang lain. Yang disebut sebagai kita katakan kerosakan rumah tangga. Bila mereka buat statistik tentang negara-negara yang ramai perempuan-perempuannya yang tidak setia dengan suaminya. Artinya dah kahwin tapi buat kita sebut cheating atau menipu suami. Bersama dengan lelaki-lelaki lain. Ia makin meningkat. Maka kita benar tak kena macam tu. Isteri-isteri kita tak terlibat macam tu. Allah pelihara. Ketika mana kita tengok anak-anak menghantar orang tua mereka ke rumah orang tua. Dan tidak lagi memuliakan mereka. Kita doa biar kita tak kena macam tu. Bukan anak-anak kita yang hantar kita. Bukan. Dan ketika mana kita melihat bagaimana ketidakpedulian masyarakat dengan kesusahan orang, dengan masalah orang, dia tak peduli. Masing-masing buat diri sendiri. Dan kita doa kita tak jadi macam tu. Ketika mana kita melihat masyarakat sombong dengan harta bendanya, berbangga dengan kekayaannya, maka kita doa kita tak jadi macam tu. Maka inilah tujuan doa kita. Melindungi kita daripada kerosakan-kerosakan orang yang seumpama ini. Melindungi kita daripada kesan kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Bila kesan kerosakan itu berlaku dalam pendidikan, maka anak-anak kita sekali terbabit dan terlibat. Bila dia berlaku dalam ekonomi, anak-anak kita sendiri terbabit dan terlibat. Kerana itu kita berdoa kepada Allah supaya kita tak terbabit dan tak terlibat. Kita dipelihara, anak-anak kita terpelihara agama, isteri kita dipelihara agama, suami kita juga dipelihara agama.
silaturahim kita masih kuat dipelihara dalam agama, ketaatan pada mak ayah masih terpelihara kuat dalam agama, maka kali itu kita doa dengan doa ini. Sesudah Allah ajar kepada Nabi SAW doa, kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa dengan sifat rahmat Allah, Allah boleh turunkan azab bila-bila masa, tapi kerana rahmat Allah, maka ada tempohnya. Kemudian Allah Ta'ala mengajar kepada Rasulullah dakwah, uslub dakwah untuk berjaya. Bila orang musyrik Mekah duk cari, orang kafir duk cari kelemahan Islam, bagaimana kita nak mengatasi orang-orang yang suka cari kelemahan kita sehingga gagal kita menyampaikan kebaikan? Sebab puak-puak kafir, orang kafir, kerja mereka cari mana kelemahan Islam. Kalau tak ada, cipta kelemahan. Mengatakan orang Islam tak pandai berniaga sebagai contoh. Orang Islam ni memang tak bijak. Mereka reka. Walaupun sebaliknya, orang Islam ni pengganas. Negara Islam ni negara miskin. Mereka cipta. Orang Islam ni jenis kasar-kasar dengan isteri. Ambillah satu dua gambar. Laki pukul isteri dengan batang paik. Tengok kasar. Kita orang kafir ataupun kita yang bukan Islam baik dengan isteri. Tunjuklah yang romantik-romantik. Yang buat candlelight tu. Yang sambut hari jadi, ulang tahun. Mereka cuba cipta benda tu. Itu yang mereka lakukan. Walaupun statistik yang mereka sendiri keluarkan berlainan berlaku. Kadar keganasan rumah tangga dalam masyarakat orang kafir begitu tinggi. Sehingga dia makin naik dan makin naik. Daripada 75% sehingga tu naik. Sehingga setengah isteri belajar ilmu pertahanan diri nak lawan suami. Belajar kickboxing lah, simpan kuku panjang lah. Supaya senang nak tahankan diri. Sampai teruk begitu keganasan rumah tangga. Buku betul. Maka mereka cuba cipta kononnya dalam masyarakat Islam. Yang buat benda tu, buat benda ni, mereka cipta. Bagaimana Allah ajar umat Islam dan khususnya pada Nabi SAW dan kita umumnya menghadapi orang-orang yang mencari kelemahan Islam, kekurangan Islam dan terus melakukan provokasi serangan demi serangan. Sama ada al-ghazwul fikri, serangan pemikiran, serangan ideologi. Ataupun al-ghazwul mali, serangan ekonomi. Ataupun peperangan yang maklum dengan mereka melanggar negara Islam. Tak ada satu pun negara Islam langgar negara orang. Mereka dengan mudah langgar negara ni, langgar negara tu. Yang agak-agak tak dengar cakap mereka. Maka Allah ajar, Allah kata apa? Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah segala kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Artinya orang beriman kekal buat baik. Orang beriman kekal tunjuk contoh baik. Sebab mereka terus provokasi orang Islam jahat, buruk, ganas. Orang beriman kena terus sebarkan kebaikan. Tak boleh ikut cara mereka. Mereka cari kelemahan kita. Mereka mendusta dan memfitnah kita, kita fitnah dia balik. Mereka tunjuk macam ni, kita tunjuk sama. Bukan begitu cara untuk kita menang. Waktu mereka kata kita ni ganas, jahat, itu, ini, tunjuk yang baik. Tunjuk bagaimana kita menjaga rumah tangga kita. Tunjuk bagaimana kita jaga mak ayah kita. Tunjuk bagaimana kita jaga masyarakat kita. Tunjuk bagaimana kita bantu orang miskin. Tunjuk bagaimana kita menolong orang yang kesusahan. Tunjuk yang tu. Maka jangan dipedulikan apa yang mereka cuba buruk-burukkan. Maka ini ialah uslub, kaedah cara berjaya dalam dakwah. Tahu-tahu orang kutuk kita macam-macam. Macam mana kita nak jawab balik? Kita kutuk balik dia. Tak selesai masalah. Kekal kita buat baik. Dan kita sibukkan diri kita buat baik. Yang mengaji. Menuntut ilmu. Jangan peduli orang kata apa. Orang kata benda tu, orang label macam ni. Kita sibukkan dengan perkara baik. Ini kejayaan dalam dakwah. Kata para ulama' dan menafsirkan ayat ini. Aiqabilis sayyi'atal bil hasanah. Wa tahmil ma tata'arrad lahu min anwa'i adal kuffar wa takdhibihim. Wadfa' bi khislati allati hiya ahsan. Bis-safhi wal 'afwi was-sabri 'ala al-adha. والكلام الجميل كالسلام نحن على علم بحالهم وبما يصفوننا به من الشرك والتكذيب. Kata para ulama tafsir, hadapi kejahatan dengan kebaikan dan tanggung kesusahan, sabar dengan segala bentuk penganiayaan, kezaliman orang-orang kafir dan pendustaan mereka. Tunjuklah contoh yang baik dengan memaafkan dan mengampunkan, dan sabar dengan kejahatan mereka dan beri ucapan-ucapan yang baik seperti salam. Jangan bimbang Allah dalam penjagaan kita. Allah jaga kita.
Tentang kadang-kadang kita duk anggap bila orang duk label jahat-jahat macam kepada kita rasa kalau kita buat baik macam kita kalah. Saya kena buat jahat macam dia. Kita rasa kalau kita ke mana orang sedang melakukan pelbagai provokasi pada kita. Kita rasa kalau kita tak provok dia, kita akan tewas dan pengecut. Kita lupa Allah akan sentiasa bersama dengan orang yang berusaha untuk buat baik. Dalam ayat yang lain, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang buat baik. Sebab itu Abu Bakar bila dia dimaki, maka Abu Bakar pun diam. Maka Nabi SAW berada di sisi Abu Bakar tersenyum. Yang ni pun maki lagi, Abu Bakar mula menjawab. Maka Rasulullah meninggalkan Abu Bakar. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Abu Bakar mengejar Rasulullah dan meninggal orang maki dia. Lalu kata Abu Bakar sendiri, ya Rasulullah, kenapa ketika mana si jahat tadi duk maki aku diam, engkau senyum. Dan ketika mana aku menjawabnya, engkau meninggalkan aku. Maka jawab Nabi SAW, ketika mana dia memakimu, aku melihat malaikat menjawabnya. Malaikat jawab. Orang ni kata, mu ni jahat. Malaikat kata, mu tu jahat. Malaikat jawab. Kita tak payah jawab. Dan ketika mana kamu menjawabnya, maka malaikat meninggalkan kamu. Kerana itu aku juga meninggalkan kamu. Waktu kamu jawab sendiri, maka malaikat pun tak usik lah, tak campur lah. Sebab kamu jawab lah. Maknanya kalau kejahatan tu kita tanggung, malaikat yang akan menjawab kejahatan tu. Kalau kejahatan manusia kita sanggup tanggung. Kita sanggup sabar. Maka Allah menggantikan pembela kita malaikat. Selagi mana kita sabar. Tapi kalau kita jawab, maka malaikat pun lagi. Jadi kita selesailah sendiri benda tu. Selesai lagi. Menang-menang lah, kalah-kalah lah. Maka di sini kita lihat bagaimana. Kalau kita lihat orang-orang yang maki hamu dan sebagainya, mereka tak ada point tu. No point. Mereka mengulang sifat kejahatan yang ada dalam hati mereka. Tentang musuh-musuh Islam, yang ini Islam tentang Islam, tak ada point pun. Hanya mereka nak jadikan umat Islam ni marah. Mereka ambil Quran, mereka bakar. Poinnya apa mereka bakar Quran? Macam di sebuah negara tu, bakar Quran. Kerjanya cuma nak bakar Quran. Pergi kawasan masjid, pergi bakar Quran. Maka apa tujuan dia? Kita tanya, apa tujuan nak bakar Quran? Sebabnya apa? Kebencian yang lama, yang mendalam. Kemudian tulis yang sekian perkara tentang Islam. Loki kata Nabi Muhammad, buat itu, buat ini. Kenapa mereka buat? Tidak lain kerana kebencian, bukan ada poin pun. Untuk menunjukkan kekurangan Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita berhadapan dengan orang tak ada poin ni, yang hina Islam tanpa pengetahuan, hanya kerana momokkan palsu. Maka apa yang patut kita lakukan? Jangan tunjuk sama macam dia inginkan pada kita. Tapi tunjuk yang berlainan dari apa yang dia bayangkan. Lepas tu ramai orang bukan Islam. Bila tengok Islam, dia kata lain daripada apa yang kami dengar. Dia pergi masjid. Ada seorang hamba Allah, dia masuk Islam. Dia kata dulu sebelum saya masuk Islam, orang kata dalam masjid ni ada berhala. Dia orang pun sembah berhala juga. Namanya Kutuk Berhala. Dalam masjid dia banyak berhala. Dan kita tahu memang orang kafir, mereka sebahagian besar tak nak datang masjid. Menjauhi masjid. Tiba-tiba ada orang macam terfikir dia nak pergi juga. Maka dia pergi tengok tak ada pun. Ternyata orang Islam tidak menyembah berhala. Akhirnya dia masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, apa dia buat? Dia buat satu macam satuan kecil. Mengajak orang-orang bukan Islam ziarah masjid. Sebab itu antara tohman dibuat pada masjid. Sama macam yang ditohmat oleh sebahagian Hindu yang mengatakan dalam Kaabah tu ada berhala. Dia orang semua berhala juga tapi sorok dalam Kaabah. Maka orang Islam pun tunjuk foto dalam Kaabah kosong. Tak ada apa-apa. Di situ cara kita menjawab. Kalau kita ikut cara provokasi lalu kita provokasi, maka berlakulah apa yang mereka nak. Nak tunjuk Islam tu jahat. Ganas. Maka kesibukan orang Islam yang diajar oleh Allah. Kesibukan yang dipatut dilakukan oleh Nabi SAW ialah sibuk buat benda baik. Terus bercakap baik. Terus memaafkan manusia. Terus menyebarkan dakwah. Jangan duk layan setiap kritikan tadi. Kalau layan duk habis masa. Umpama kata pepatah Arab, kalau setiap kali anjing menyalak lalu dibaling batu, maka batu habis, yang belakang anjing itu jadi bukit. Maksudnya kita setiap kali anjing tu menyalak. Dah namanya anjing ni menyalak. Kita pun baling batu. Setiap kali menyalak, duk baling batu. Akhirnya, batu kat kita habis, kat sana tu dah jadi bukit. Maksudnya kita dah tak ada kekuatan. Kekuatan umat Islam
Bukanlah untuk kita layan kejahatan kata-kata mereka dan perbuatan. Kekuatan orang Islam kerana kebaikan yang kita buat. Orang Islam ni dinilai lagi baik, dia lagi kuat dia. Kita kalau nak berlawan orang jahat, bukan tunjuk siapa jahat. Bukan. Kita akan tunjuk siapa lebih baik. Kita tak lawan dengan orang dengan cara tunjuk siapa lebih jahat. Kita ajar begitu. Dia maki kita, kita pun maki dia. Kita nak tunjuk. Maki kita lagi power. Dia angkat suara, kita angkat tinggi lagi suara nak tunjuk. Bukan begitu kita diajar. Orang Islam, kekuatannya selepas imannya pada Allah ialah kebaikan. Kebaikan dan ketaatan. Jadi kita buat baik banyak. Daripada kita nak sibuk, kita melayang labeling mereka, baik kita buat rumah anak yatim, kita buat sekolah, kita buat hospital, kita buat pusat komuniti, baik kita generatekan ekonomi, baik bagi peluang kerja, kita sibuk macam tu. Kita bayangkan, setiap kali mereka tu menyalak dan menyalak, mereka akan kepenatan. Patah Melayu kata macam anjing salak bukit. Bukit tak roboh pun. Begitu salakkan mereka terhadap Islam. Sepanjang zaman. Kita lihat, Islam ambil satu perkara. Bagaimana Islam menjaga segala maruah, baik lelaki, baik perempuannya dengan hukum menutup aurat. Cukup di sini kita faham keindahan Islam. Belum cerita bab keluarga, belum cerita bab ekonomi, belum cerita bab itu dan bab ini. Ketika mana mereka dah habis cara dalam membina sistem untuk menjaga manusia. Habis sistem tu dah rosak belakang. Sistem agama mereka dah habis. Tak ada lagi yang menghormati agama mereka. Gereja dah kosong, tokong dah kosong, semua kosong. Tak ada penghormatan. Kemudian mereka buat melalui sistem negara. Negara tu buat peraturan untuk jaga rakyat je pula. Sebab agama dah roboh. Dah roboh. Maka yang negara ni pun roboh juga. Bagaimana berlaku kat Sri Lanka habis. Kat Sri Lanka hancur, tak ada apa. Kerajaan dah tak wujud. Ada pun lemah. Sistem dah rosak. Umat Islam, walaupun orang kafir pertama cuba robohkan negara yang menjaga sistem Islam. Akhir runtuhnya kerajaan Uthmani. Namun agama tetap jaga umat Islam. Agama. Padahal kita dah tak ada negara yang benar menghayati Islam. Dah tak ada negara yang menguatkuasakan undang-undang zakat. Tak ada. Hatta negara kita pun, kalau orang tak bayar zakat, tak kena tangkap. Tapi tak bayar income tax, kena tangkap. Kalau tak bayar zakat, tak kena tangkap. Tak ada undang-undang. Tetapi umat Islam tetap bayar zakat. Kenapa? Agama masih kuat menjadi undang-undang kita. Tetap orang kaya bayar zakat, ini bayar zakat. Kutipan zakat sentiasa bertambah setiap tahun. Padahal kerajaan tak buat undang-undang pun wajibkan bayar zakat. Tak buat. Dia cuma maklum je nisab zakat. Itu je dia maklum. Kita bayar ke tak bayar, tak ada orang kejar kita. Sama juga kalau kita tak semayang, tak ada orang tangkap kita. Kenapa ditangkap? Sebab tak semayang. Tak ada. Ditangkap sebab lain mungkin. Niaga tak ada lesen mungkin dia tangkap. Misalnya. Tapi kalau sekiranya tak semayang, tak ada orang kena tangkap. Ramai tak semayang maghrib penuh sampai isyak habis. Tetapi umat Islam tetap ada kesedaran untuk semayang. Kalaupun mereka tak sedar hari ini, kelak mereka taubat, mereka qada balik. Ya, bagaimana agama kuat dalam menjaga umat dia. Kerana Islam tu datang daripada Allah. Islam mula dijaga dengan ilmu. Kemudian dijaga dengan kuasa. Tapi bila mana kuasa hilang, Islam tetap kekal dijaga dengan ilmu. Tetap dijaga dengan ilmu. Kuasa kita dah tak ada, kuasa Islam. Kalau ada merintah orang Islam pun, dia tak peduli tentang Islam. Tak ada pun, dia merintah, okey kita akan wajibkan solat. Tak ada seorang pun kita dengar pemerintah cakap macam tu. Yang memerintah hari ini, kalangan orang Islam. Tetapi kita tetap ada ilmu. Yang dengannya Allah pelihara umat dan juga hamba-hamba Allah. Akhirnya orang Islam tetap solat. Yang saya katakan kalau hari ini dia tak solat, nanti dia insaf, dia pun qada balik. Kalau hari ini dia terima rasuah, nanti dia insaf, dia pun taubat balik. Artinya ilmu tadi. Kalau pun hari ini ada yang anak derhaka, akhir dia taubat balik, maka dia jadi balik anak taat. Dia doa balik pada mak ayah dia. Maka lihat bagaimana kekuatan agama. Oleh sebab itu Allah Ta'ala ajar pada Nabi SAW dan sekalian orang beriman, dalam menghadapi kecaman, dalam menghadapi serangan orang kafir dengan pelbagai arah ini, dengan kekuatan harta benda, dengan kekuatan ketenteraan, dengan kekuatan kuasa, dengan kekuatan pengaruh iklan mereka, komunikasi ataupun kita katakan semua yang menjadi sumber informasi hari ini, baik berita ABC, BBC, internet, dalam Facebook, semua mereka kuasai untuk memomokkan Islam. Maka apa jawab Allah Ta'ala? Apa yang Allah ajar pada kita? Sibuk buat baik.
Saya sibuk berbaik. Orang kata kita dengki ke, orang kata itu ini, sama masa orang tengok baiknya orang Islam. Tu ada seorang pengembara perempuan. Dia kafir, tapi dia mengambil langkah mengembara solo naik motor. Maka dia jumpa kebaikan dalam negara Islam. Jumpa negara mana? Negara Pakistan. Yang orang kata jahat Pakistan tu. Di situ motor dia jatuh, orang Pakistan tolong, ajak ke rumah, ajak makan. Akhirnya berakhir dengan dia memeluk Islam. Dia pergi ke Yaman, duk kata huara perang, di sana dijaga, ditolong oleh orang Yaman. Dia membuka minda dia. Dia tak nampak orang Islam jahat. Baik, tolong dia. Tak ada pun ambil kesempatan dia kerana dia seorang perempuan. Bukan ajak ke rumah makan. Begitu orang Islam patut buat. Jadi ketika mereka sibuk menghina kita, kata kita, ini Islam pengganas. Agama ganas. Itu yang mereka beritahu. Tunjuk orang berjanggut, siap. Ni nak bung kat mana pula ni? Tunjuk orang pakai tudung, orang pakai jubah, 5 kali sorok bung dan tudung ni. Apa yang patut kita buat? Sibukkan buat kebaikan. Jangan duk layan benda tu. Duk layan habis masa kita. Dan jangan duk layan nak jawab dia. Pun habis masa kita. Oleh kerana itu Allah Ta'ala bagi solusi yang paling berkesan. Dan ini yang menjadikan kekuatan dakwah. Apa dia? Buat baik. Memberi kemaafan. Kerana kebanyakan mereka itu dalam menentang umat Islam kerana jahil mereka. Dalam menghina Islam kerana kejahilan mereka. Saya pernah bercakap dengan seorang Kristian yang akhirnya memeluk Islam. Saya kata, apa yang awak tak puas hati dengan Islam? Apa yang awak tak puas hati? Ayat Quran saya tak puas hati. Tentang apa? Tentang apa awak tak puas hati? Ayat apa? Berkenaan apa? Sebab dia kata dia dengar-dengar orang cakap. Lalu kita jawab satu persatu. Apa yang dia rasa muskil. Sehingga dia berubah dia punya pandangan persepsi. Akhirnya dia memeluk Islam. Sebab tu kita bila orang ni benci Islam, kita tanya sebab apa benci? Beritahu dia kat mana? Sebab dia mungkin telah diracuni dengan provokasi-provokasi murahan ini. Kononnya Islam buat macam tu, buat macam ni. Kita pun tanya dia. Kenapa? Maka di sini cara kita. Sebab itu umat Islam hari ini kena sibuk berdakwah. Sibuk berdakwah. Jadi kita terus berdakwah dengan maksud dakwah menyebarkan kebaikan. Kemudian kata Allah, wa qur rabbi, dan doalah pada Allah. Ini doa yang kedua. Allah ajak kepada Nabi SAW. Rabbi, Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, min hamazati syayatin, daripada hamazati syayatin. Apa maksud hamazat? Hamazat ialah bisikan-bisikan kejahatan. Hamazat. Bisikan-bisikan kejahatan yang akan mendatangi setiap manusia. Tuan-tuan, kita kena ingat, syaitan tidak akan berpisah dengan kita. Bahkan dia sentiasa akan mempengaruhi setiap keputusan kita. Dia akan mempengaruhi setiap cara kita berfikir. Dia akan mempengaruhi setiap perbuatan kita. Kerana itu setiap tindakan kita, setiap perkataan dan perbuatan kita, berlindunglah kepada Allah daripada pengaruh jahat syaitan. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, maka kita terlalu emosi berbanding ilmu. Kita terlalu mengikut hawa nafsu berbanding kita memikirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab itu Allah ajar dengan berkata Rabbi a'udzubika. Maksud Rabbi a'udzubika ai inni a'tasimu bika wa altaji'u ilaika min wasawisi syayatin al-mughriyah bis-su' wal ma'siyah wa mukhalafati awamirina. Aku berlindung denganmu. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan syaitan yang sentiasa menyuruh kepada maksiat dan juga menyalahi perintah Allah Ta'ala. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada kehadiran mereka dalam segala urusanku. Kenapa Allah ajar doa macam ni? Sebagaimana kita tahu, kita sentiasa diperintah berzikir pada Allah untuk menghalau syaitan. Ketika makan, ketika minum, ketika berjimat, ketika menyembelih dan semua perkara. Kerana syaitan ini dia akan hadir semua. Waktu kita makan, syaitan hadir. Kita tak baca bismillah, syaitan pun makan. Syaitan pun minum. Waktu kita tidur, syaitan datang. Kalau kita tak menyebut nama Allah, dia masuk dalam tidur kita, mimpi kita. Waktu kita berjimat juga begitu. Suami mendatang isteri tak baca doa, maka syaitan mempengaruhi jimat. Sehingga mengganggu zuriat yang bakal lahir dan anak yang lahir. Maka semua itu berlaku. Dan termasuklah dalam semua kita katakan keputusan yang kita buat. Sebab tu kita umat Islam bila nak buat keputusan kena tenang.
Tak boleh gopoh gapah. Sekarang juga buat keputusan. Jangan gopoh gapah. Banyak keputusan gopoh gapah menjadikan kita orang paling menyesal. Disebut dalam hadis, al-ajalatu minasyaitan. Gopoh gapah itu daripada syaitan. Wa ta'anni minar rahman. Berhati-hati itu daripada Allah. Terutama keputusan-keputusan besar. Keputusan-keputusan yang melibatkan banyak pihak. Kita ni pengarah. Kita ni mungkin berjawatan pasal buat keputusan ni, dia mungkin mempengaruhi semua pekerja kita. Mungkin juga mempengaruhi keluarga mereka. Jadi, biarlah kita buat keputusan tadi tanpa pengaruh syaitan. Dan kita orang besar, kita orang di jawatan, kita boleh buat keputusan suka hati kita. Tapi fikir akibatnya. Biar setiap keputusan kita beri kebaikan. Dan kita juga berlindung kepada Allah syaitan daripada kacau kita waktu nak mati. Dalam hadis. Di antara doa Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tua bangka. Wa a'udzubika minal hadab. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada mati dalam runtuhan. Wa minal gharaqi. Dan mati dalam keadaan tenggelam atau lemas. Wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitan 'indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada dirasuk oleh syaitan ketika mati. Maksud dirasuk takhabbut, syaitan waktu dekat nak mati diwaswaskan kita. Ganggu kita. Dengan menanamkan wasangka buruk pada Allah. Ataupun dengan menjadikan kita sedih berpisah dengan dunia, tak harap pertemuan dengan Allah. Atau dia mengganggu agama kita. Mu ni sakit tak payah semayang, orang sakit mana boleh semayang. Dia ganggu lagi kita. Supaya saat-saat akhir kita sakit pun kita tak ingat Allah. Dia nak macam tu. Sebab itu kita berlindung kepada Allah daripada bisikan syaitan. Contoh kita kalau sakit ni, bayangkan sakit adalah orang tak melawat kita. Ataupun orang tak dibenarkan melawat sebab tenat sangat. Waktu itu bisikan macam-macam datang. Tanya orang sakit yang kena ICU tu, apakah bisikan yang didengar ketika itu? Sebab itu baca doa. Baca doa perlindungan daripada syaitan. Diriwayatkan Nabi SAW mengajar doa perlindungan daripada syaitan untuk kami ucapkan ketika mana kami tidur, khususnya bila kami rasa takut waktu tidur. Kadang-kadang kita tidur tu rasa takut. Lah mula macam payah tidur, bila tertidur nampak ada buaya tepi kita, buaya pula. Nampak ada biawak. Ya betul ni gangguan orang yang tidur. Dia tengah tidur, dia terkejut tu nampak macam ada ular lah. Macam keluar biawak lah. Macam itu, takut. Maka ada doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Doanya apa? Bismillah. A'udhu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maksudnya dengan nama Allah. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Daripada kemurkaan Allah dan juga azabnya. Daripada kejahatan hamba-hambanya. Dan daripada bisikan jahat syaitan. Dan juga daripada dihadir dalam kehidupan aku. Ni tuan-tuan kalau kita tengah takut. Masa tidur ke. Ataupun ketika mana anak-anak kita takut. Baca. Ajar anak kita baca. Diriwayatkan seorang sahabat namanya Abdullah bin Amri. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia akan ajar anak-anak dia yang balik tu doa ini. Baca sebelum tidur. Supaya tidur tak dikacau, tak ada gangguan. Dan kalau anak-anak dia kecil yang dia ni tak reti apa, baru 2 tahun, 3 tahun, maka dia akan tulis, maka digantung kat leher. Jadi tangkal. Sebab itu para ulama mengatakan harus tangkal kalau ditulis ayat Quran. Yang tangkal tak boleh tu kalau tulis jampi serapa, yang dia tulis gambar gajah, tak tahu faham, tak tahu maknanya apa benda satu. Tak tahu apa dia. Tapi kalau tangkal tadi ayat Quran, maka harus dibenarkan. Di mana Abdullah bin Amr bin Al-As, radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau anak-anak dah besar, dia ajar doa ni. Itu doa yang Nabi ajar, baca ketika mana kita rasa takut waktu tidur, terutamanya misalnya tengah tidur, terkejut ada gangguan, atau tempat-tempat baru kita takut. Ataupun kadang-kadang orang dah cerita, ni rumah ni berhantu ni, dah 10 tahun orang tak duduk rumah ni. Oh, kita lagi takut. Semalam pun ada bunyi macam-macam, orang lagi takut. Tinggal pula ni je homestay yang ada nak balik kampung. Ni je homestay. Macam mana ni? Baca doa ni. Dia ajar doa ni. Baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat, baca ulang-ulang, ajar anak kita. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Doa ini
maka insya-Allah aman tidur. Tidurnya aman, tak takut. Kadang-kadang tengah tidur bunyi atas bumbung pula, bunyi bumbung. Orang sapu sampah pula atas bumbung Ustaz. Dia dengar pula bunyi, ya macam-macam. Kita dah jiwa penakut dah. Orang cerita sikit, takutnya banyak. Jumpa kepala melayang lah, oh, gerung dah kita. Tak tidur malam ni. Dan pelik pula dah takut, tengok cerita hantu pula. Dia ni dah penakut, tengok cerita hantu. Lepas tu dia suka dengar orang cerita hantu. Orang cerita hantu nak dengar dia. Walau macam tutup telinga tapi buka, nak dengar juga. Jadi ajar dia doa. Doa orang penakut ni. Atau doa ke mana kita takut. Kalau anak tak reti tulis, letak kat leher dia. Letak kat leher dia, pakaikan kalung dia tadi. Supaya Allah selamatkan dia. Kalau anak pandai, ajar dia. Anak-anak kita semua lagu Inggeris pandai, lagu Jepun pandai, lagu Korea pandai. Tapi ajar doa tak pandai Ustaz anak kita. Ajar dia, pendengarkan dia banyak sikit. Biar sampai dia menghafalnya. Dia menjadi satu senjata dia. Nanti dia tidur kat asrama, nanti kalau dia tidur dia kat camp, kat kemah, dia tak takut. Dia ada doa dia. Islam mengajar umatnya berani. Antara cara Islam ajar umatnya berani dengan doa. Kita ada doa kita. Doa apa kita nak? Doa menghadapi angin ribut ada doa. Doa menghadapi petir, ribut petir. Kita berani baca doa dan berjalan di bawah ribut petir. Berani. Kita berani baca doa dan berjalan di bawah ribut petir. Kita tak takut sebab ada jaminan Nabi SAW. Kita berani baca doa untuk buat tu, buat ni. Sebab Nabi dah ajar doa. Ia banyak. Sebab doa dalam Islam, doa mengajar kita berani. Kita dah baca, Allah beri jaminan. Allah akan menjaga dan memelihara kita, zuriat, anak-anak keturunan kita. Ya kadang-kadang kita nak lepas anak kita bawa kereta, bimbang ni. Bimbang Ustaz dia naik kereta baru dapat lesen 2 hari. Bimbang ni. Ajar dia satu doa dan kita pun hilang kebimbangan. Ajar dia naik kereta baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ajar, insya-Allah dia selamat. Ini anak lesen 10 tahun pun ayah tak percaya lagi, tak percaya. Anak lesen 10 tahun. Anak umur 40 tahun lah. Aku tak percaya kat kau. Dia jadi penakut tak tahu hala. Dah lah dia kerja manis dah awak tinggi. Nak bawa kereta dah tak boleh tapi tak percaya kat anak, musibah besar. Anak ada lesen kereta, lesen lori ada. Tapi si ayah ni tak percaya. Dia tak bagi. Dia ketakutan dia. Kita tahulah dia sayang, campur takut. Tapi akhirnya dia kena redha benda tu. Kena terima hakikat, dia pun dah tak layak mandu. Anak dia kena ambil alih. Ajar dia doa supaya kita rasa aman. Supaya kita selamat. Artinya dalam Islam, kita memang tak diajar takut. Atau tak diajar kita macam bermasalah dalam berfikir. Kita sentiasa diajar untuk tafaul, optimis, confident. Confident anak-anak kita, confident. Dan anak kita kan dah besar, kita confident lah dia. Dia boleh bawa tu, boleh bawa ni, confident. Dia kalau dah ajar dia, kita nak macam mana, kita terima. Jadi keberanian kita di situ. Sebab itu dalam menerima takdir, mengajar keberanian. Tapi orang kalau dia ajar tidak beriman pada takdir, dia takut sepenuh masa. Dia tak percaya semua orang. Dia percaya dia je. Akhirnya dia jadi susah. Dia susah sebab dia cuma percaya diri dia tak percaya anak dia. Dia tak percaya bini dia. Dia tak percaya ni anak perempuan dia. Semua tak percaya. Jadi kita nak buang benda tu dengan cara doa. Dengan cara kita beriman kembali memahami iman kepada takdir Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala sesudah menceritakan beberapa doa. Doa pertama untuk melindungi daripada azab Allah yang kena kepada golongan kafir. Dan yang kedua, Allah ajar bagaimana menghadapi orang-orang kafir. Bukan menghadapi orang jahat dengan sentiasa tunjuk kebaikan. Jangan duk layan orang label kita jahat itu ini, kerja kita tunjuk baik. Dan yang ketiga dia ajar doa bagaimana supaya syaitan tak boleh mempengaruhi hidup kita. Kadang-kadang musuh tu dah habis dah. Musuh tu cuma kat luar, dalam rumah musuh dah tak ada. Tapi syaitan ada. Syaitan memanjangkan pemusuhan. Kita kadang-kadang, musuh namanya manusia, dia ada waktunya. Yang saya katakan kalau kita dah masuk rumah, musuh nama manusia dah tak masuk rumah kita. Tapi ada musuh yang sentiasa masuk dalam kehidupan kita. Syaitan. Apa dia kerja syaitan? Dibisikkan kalimah jahat. Ada seorang tu dia maki kita. Dia makilah kita dengan satu perkataan. Dah maki dah lama dah, 2 jam lepas. Okeylah kita pun dah, kita tak tahan. Kita masuk rumah, syaitan pun ulang balik maki tu kat kita. Untuk kita marah balik. Padahal rasa macam dah cool lah. Sebab tu marah tadi tak habis. Kenapa syaitan bisik balik?
Kali itu kita doa, biar kita tak ingat lagi pemusuhan kat luar. Padahal kat luar tu dah begitu, tadi hak kita terselis sikit hak kita. Dah selesai. Tapi syaitan bisik balik. Kau patut cari balik, tumbuk dia. Syaitan. Padahal dah macam selesai. Akhir, cari balik. Ada seorang anak buah saya, bila adik dia accident. Dah clear settle, tak ada apa dah. Balik rumah. Malam datang, satu kumpulan keluarga buat parah. Tetap. Sebab tak puas hati lagi punya siang ni. Sebab apa? Was-was syaitan. Dia tetok dengan anak buah saya kena tetok sekali. Dan anak buah saya dia rampah parang, dia perlu tetok. Mati orang tu pula. Dari Kifori. Dia pun mengadu pada saya, cerita. Adik dia accident, yang family saya tak puas hati, walau dah selesai waktu itu. Dia minta maaf, dah okey. Dia bisik balik, syaitan. Serang kat rumah, buat parang keluarga. Ini berlaku kematian. Lihat bisikan syaitan. Kalau kita tengok dalam pengalaman hidup kita sendiri, yang saya kata berbalah kat luar, dah habislah cerita lama dah. Tapi bila balik rumah nak tidur, keluar balik. Terngiang-ngiang. Lalu kita bangun balik, tak boleh tidur malam tu. Cari balik. Walau dah selesai. Tak ada balik. Sebab itu kita berdoa pada Allah, jangan syaitan datang membisikkan kalimah jahat. Apa pun pemusuhan kita dengar, kita nak selesai macam tu je. Sebab itu di antara benih dendam itu disuburkan oleh syaitan. Yang jadi dendam panjang tu macam mana? Padahal dah tak ada apa dah. Habis. Cerita dah habis belaka. Tapi dendam dia tak habis. Maka ini pengaruh syaitan. Bisikan dia. Dia tu jadikan kita tak puas hati. Walau kadang-kadang kawan tu dah mati dah. Kadang-kadang kita pun dah kaya dah. Waktu kita berebut tu sama-sama miskin. Sekarang kita dah kaya dah. Tapi dia datang lagi benci tu. Orang yang berebut dengan kita miskin dah. Tak patut lagi kita jadikan dia musuh. Tapi datang lagi ni. Tak puas hati. Dendam pula dengan anak-anak dia. Sebab itu kita baca doa ini. Jangan syaitan datang membisikkan bisikan yang buruk pada kita. Baik hal berkait dengan kita, dengan keluarga kita, kita dengan saudara mara kita dengan sahabat kita, bukan kita dengan masyarakat. Hati-hati dengan bisikan syaitan yang terus bisik kat kita. Untuk memanjangkan sesuatu kejahatan. Untuk memanjangkan. Dan kadang-kala bisikan tadi untuk menimbulkan penyesalan atas kebaikan kita buat. Pagi tadi kita derma 100. Datang malam syaitan berbisik. Kenapa derma 100? 50 je. Kalau kamu derma 50, ada RM50. Dia bisik ni. Ya tak ya. Akhirnya minta balik kawan. Boleh tak bagi balik 50? Saya nak derma 50 je. Dia boleh menyesal buat baik. Kenapa bisikkan syaitan? Syaitan bukan sekali bisik untuk kembangkan permusuhan. Dia juga membisikkan kita supaya kita menyesal buat baik. Kadang-kadang kita buat baik, kita dah ikhlas, macam ikhlas. Syaitan pun bisik balik. Kamu kena masuk surat khabar tu, orang tak tahu. Biar glamour. Kena posting lah sikit. Dia duduk bisik supaya berubah daripada ikhlas tadi, jadi lain pula. Ini pengaruh was-was syaitan yang berlaku dalam kehidupan kita di setiap detik. Sebab itu sentiasa berlindung pada Allah, berdoa pada Allah supaya bisikan-bisikan syaitan tidak menghampiri kita. Dan Allah memelihara kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.